Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nabiha Amira binti Muhammad Subandi dengan nombor matrik A174244, mewakili subjek LMCR 1262 Literasi Maklumat. Okey, jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit dapatan saya daripada lawatan ke Perpustakaan Maya ataupun ke laman web Perpustakaan UUM, iaitu Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Jadi di sini saya nak kongsikan apa yang ada di perpustakaan ini, kemudahan yang disediakan kepada pelajar mereka, staf dan juga pensyarah serta orang awam, dan juga membuat perbandingan di antara perpustakaan UUM dan juga UKM. Okey, jom mari kita tengok. Okey, ini adalah Perpustakaan Sultanah Bahiyah yang terletak di kampus Sintok Kedah yang merupakan kampus utamalah di UUM tu. Okey, sedikit pengenalan. Perpustakaan akademik merupakan nadi dalam menyokong kesarjanaan dan pengembangan pendidikan warga universiti. Pelbagai koleksi dan kemudahan yang ditawarkan bagi menyokong aktiviti pembelajaran dan kecemerlangan penyelidikan. Jadi pihak pengurusan universiti telah banyak menyumbang wang sehingga jutaan ringgit khususnya terhadap pembangunan koleksi di perpustakaan untuk memastikan yang ianya memenuhi keperluan pengguna mereka. Pengguna perpustakaan akademik ni juga tak terhad hanya kepada pelajar, tapi juga kepada staf, orang awam yang ingin mendapatkan bahan rujukan. Okey, seterusnya. Ni adalah muka depan laman web perpustakaan UUM. Jadi seperti yang anda lihat, laman web mereka ni sangat friendly. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut. Okay. Sedikit latar belakang perpustakaan UUM. Jadi perpustakaan Sultanah Bahiyah ni terletak di Pusat Pengajian Universiti Utara Malaysia ataupun UUM. Ianya merupakan perpustakaan akademik Malaysia yang ditubuhkan sejak 1 Julai 1984. Ianya terletak di kampus utama UUM Sintok Kedah bagi kemudahan pelajar-pelajarnya untuk mencari bahan akademik. Sebelum ni, ianya terletak di kampus sementara di Jitra Kedah sehingga tahun 1990. Sampai hari ini, dapat lebih 1.2 juta bahan daripada koleksi-koleksinya dengan lebih daripada 100,000 bahan baru setiap tahun. Jadi di sini saya ada letakkan link ke laman web rasmi perpustakaan mereka. Okey, seterusnya. Carta organisasi perpustakaan. Okey. Ni adalah contoh screen capture yang saya ambil daripada laman web mereka iaitu carta organisasi mereka. Okay, saya dah ringkaskan. Okey, mereka ada macam perpustakaan biasalah, ada ketua pustakawan, pembantu pustakawan dan beberapa dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okay, mari kita lihat. Okey, di bawah ketua pustakawan dan pembantu pustakawan ada 7 bahagian yang berfungsi untuk menguruskan dan mentadbir keseluruhan sistem perpustakaan ini. Jabatan tersebut terdiri daripada bahagian perkhidmatan pengurusan, sumber ilmu, perkhidmatan pelanggan, sistem informasi, arkib universiti, pengurusan muzium dan perkhidmatan korporat. Okey, setiap bahagian ini pula akan dibantu dan dilaksanakan oleh beberapa unit di bawahnya. Jom kita tengok apa unit itu ya. Okey, untuk bahagian perkhidmatan pengurusan. Okey, fungsi mereka adalah untuk menyediakan dan memberi perkhidmatan sokongan yang terbaik kepada semua staf perpustakaan dan membantu mereka untuk berfungsi dalam cara yang paling kompeten dan efisien. Ada 4 unit di bawahnya. Yang seterusnya adalah bahagian sumber ilmiah. Okey, fungsi di bahagian ini adalah untuk membangun, memantapkan dan memproses bahan perpustakaan seterusnya menyediakan perkhidmatan berkualiti untuk menyokong pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Okey, di bawah bahagian sumber ilmiah ada 5 unit. Okey, yang seterusnya adalah bahagian perkhidmatan pelanggan. Apa fungsi bahagian perkhidmatan pelanggan ni adalah untuk menyediakan dan menawarkan perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti bagi menyokong pembelajaran, pengajaran dan proses penyelidikan. Ada 6 unit di bawahnya iaitu unit perkhidmatan pelanggan, penerbitan ilmiah, penasihat informasi, pengetahuan pengguna, perkhidmatan penyelidikan data dan unit perpustakaan UUMKL. Jadi selain daripada kampus di Kedah, mereka juga ada kampus di KL.
Jadi ada salah satu unit perpustakaan UUMKL yang khas untuk menguruskan perpustakaan mereka di sana. Okey, seterusnya adalah bahagian sistem informasi. Apa tujuannya? Ianya berfungsi untuk merancang, melaksanakan dan memastikan aktiviti pengkomputeran adalah optimum bagi menyokong pengurusan dan perkhidmatan perpustakaan. Ada 4 unit di bawahnya yang melaksanakan objektif mereka. Seterusnya, kita ada bahagian Archive University. Jadi fungsi mereka adalah untuk uruskan bahan-bahan arkib yang ada di universiti. Ada 4 unit yang bernaung di bawah bahagian ini. Seterusnya adalah bahagian pengurusan muzium. Tujuan bahagian pengurusan muzium ni adalah untuk membantu dalam menguruskan galeri dan maklumat untuk menyokong pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Ada 3 unit di bawahnya, iaitu unit Museum Gallery, Museum Penyelidikan dan Museum Repository. Dan bahagian perkhidmatan korporat pula bertujuan untuk memberi perkhidmatan korporat yang berkualiti kepada staf dan pengguna perpustakaan. Ada 4 unit yang bernaung di bawahnya. Okey, seterusnya kita beralih kepada koleksi-koleksi yang berada di perpustakaan mereka. Jadi daripada laman web mereka, saya dapati ni adalah contoh laman interface mereka bila saya tekan bahagian koleksi yang ada di library mereka. Okey, jadi terdapat lebih 14 jenis koleksi yang ada di perpustakaan Sultanah Bahiyah ni. Antaranya koleksi am, koleksi online, koleksi khas, koleksi mikro, arkib, bersiri, kanak-kanak, rujukan, undang-undang, red spot, media, bacaan ringan, kertas soalan tahun lepas dan juga Profesor UUM. Okey, jadi kita seterusnya. Okey, apa yang ada dalam koleksi am ni adalah lebih daripada 100,000 bahan bercetak yang terdiri daripada bahan akademik dan buku-buku am dalam macam-macam bidang. Yang seterusnya koleksi online. Koleksi ini meliputi lebih daripada 200,000 bahan digital termasuk jurnal yang terdiri daripada pelbagai subjek, bahan repository, e-tesis digital, e-book dan sumber rujukan yang boleh diakses dengan semua yang bernaung di bawah UUM. Maksudnya pelajar, staf, pensyarah mereka lah. Okay, seterusnya adalah koleksi khas. Koleksi khas ni menempatkan bahan penerbitan yang paling berharga termasuk buku-buku yang jarang ditemui, tesis dan juga kajian UUM, latihan akademik pelajar, laporan penyelidikan, koleksi VC UUM, koleksi Tun Dr. Mahathir, laporan syarikat dan pelbagai lagi. Okay, seterusnya adalah koleksi mikrofilm di mana ianya terdiri daripada koleksi yang mengandungi kandungan arkib daripada surat khabar, jurnal artikel, prosiding, pendidikan dan juga koleksi mikrofilm dari tahun 1953 hingga 2001. Okey, seterusnya adalah koleksi arkib. Koleksi arkib ni diwujudkan untuk menyimpan rakaman memori universiti yang diambil melalui gambar, tulisan dan lisan sejak penubuhan universiti. Seterusnya adalah koleksi bersiri yang merangkumi penerbitan bercetak dan atas talian secara berkala sama ada tahunan, bulanan, mingguan, harian dan lain-lain. Bahan termasuklah majalah tempatan, jurnal, surat khabar, laporan, buku tahunan dan direktori dalam pelbagai tajuk dan juga subjek. Seterusnya adalah koleksi kanak-kanak. Koleksi kanak-kanak ni merupakan sebuah projek komuniti dari pihak perpustakaan terutama kepada kanak-kanak dalam kampus UUM dan sekitarnya. Dan koleksi ni mengandungi bahan untuk kanak-kanak lah seperti buku fiksyen, koleksi ensiklopedia, majalah dan lain-lain. Seterusnya, kita ada koleksi undang-undang. Koleksi undang-undang ni merupakan koleksi komprehensif perundangan, laporan mahkamah dan juga bahan pentadbiran terpakai yang meliputi Anglo-Amerika, luar negara, tempatan, undang-undang, perbandingan dan antarabangsa seperti bidang kuasa AS ataupun Amerika Syarikat, British, negara Commonwealth, Eropah dan juga kebanyakan negara-negara Asia. Kemudian kita ada koleksi red spot. Koleksi red spot ni terdiri daripada simpanan dalam fakulti ataupun naskah akademik yang disyorkan seperti buku teks, akademik, monograf, nota-nota, soalan kaji selidik dan pelbagai lagi untuk kegunaan rujukan pelajar. Jadi kebanyakan bahan-bahan dalam red spot ni mereka ada tempoh pinjaman yang pendek lah sebab ramai pelajar nak guna kan, ramai orang nak guna. Jadi kita tak nak biar pelajar guna terlampau lama. Okay, seterusnya adalah koleksi media. Koleksi ini menyediakan format tambahan bagi keperluan pengukuhan akademik dan rekreasi pelajar, fakulti dan juga staf.
Ianya terdiri daripada pelbagai format audio-visual seperti DVD, CD-ROM, kaset dan juga CD. Okey, seterusnya adalah koleksi rujukan. Koleksi rujukan ni adalah bahan yang tidak beredar. Contohnya macam kamus, ensiklopedia, directory, bibliografi dan lain-lain bahan. Okey, seterusnya kita ada koleksi bacaan ringan. Okey, koleksi ni menyediakan bahan bacaan ringan atau bahan isi masa lapang. Contoh macam novel-novel bestseller, komik dan lain-lain. Okey, seterusnya adalah koleksi kertas soalan peperiksaan. Jadi, ianya merupakan koleksi atas talian bagi soalan tahun-tahun lepas di UUM yang merangkumi pelbagai tajuk yang telah didigitalkan dari cetakan. Dan kandungan ni pula hanya terbuka kepada ahli UUM sahaja dan boleh diakses melalui platform e-resources. Dan terakhir sekali kita ada Professor's Corner ataupun sudut Profesor UUM. Jadi, Professor's Corner ni adalah sebuah pameran yang memperlihatkan ahli panel profesor dari UUM sendiri yang telah menyumbang terhadap pembangunan UUM dalam pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Galeri ni mempamerkan biografi dan senarai penerbitan mereka dalam pelbagai subjek yang berkaitan dengan bidang-bidang mereka. Okay, seterusnya kita ada perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan. Okay, ini antara servis-servis dan juga kemudahan yang disediakan antaranya untuk pelajar, penyelidik, pensyarah, untuk alumni ataupun pelawat mereka dan juga termasuklah orang kurang upaya. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan yang disediakan kepada pelajar. Yang pertama adalah online katalog. Jadi, pelajar-pelajar ataupun staf ataupun pensyarah boleh menggunakan lip search iaitu satu katalog pencarian buku atas talian untuk cari bahan, mengetahui status bahan dan juga kedudukan bahan. Seterusnya, mereka juga menawarkan perkhidmatan pinjaman dan pemulangan buku. Jadi, kad pelajar merupakan kad ahli perpustakaan dan pinjaman boleh dilakukan menggunakan self-check machine. Manakala kalau nak pulangkan buku pula, kita boleh drop di satu mesin yang dipanggil as book drop machine ataupun one stop center. Seterusnya adalah tempahan buku yang boleh dilakukan melalui web OPEC. Okey, semakan status tempahan ni boleh dilakukan di Equip. Jadi mereka ataupun pengguna perlu mengambil bahan tempahan dalam masa 4 hari. Dan mereka juga menawarkan perkhidmatan pembaharuan pinjaman melalui telefon dan atas talian. Jadi kalau nak memperbaharui pinjaman buku melalui telefon mestilah dibuat 5 hari sebelum tamat tempoh pinjaman, manakala pembaharuan atas talian dilakukan melalui Equip dan mereka juga menyediakan kemudahan ruang pembelajaran. Jadi mereka ada ruangan belajar yang selesa dan juga kondusif yang disediakan di setiap aras. Okey, antaranya ada ruang belajar tu ada ikut keperluan pelajar sama ada untuk penggunaan komputer, Carol, ruang belajar senyap ataupun untuk perbincangan dalam kumpulan. Kemudian jadual jenis pinjaman bahan perpustakaan. Jadi kita dapat lihat ada untuk buku daripada koleksi kaset, disket, CD-ROM dan limitation berapa jumlah yang mereka boleh pinjam dan juga tempoh berapa hari, berapa jam mereka boleh pinjam. Okey, seterusnya adalah bayaran denda. Ini adalah bayaran denda yang dikenakan oleh mereka. Okay, setiap koleksi ni berlainan ya. Contoh macam koleksi sehari lambat 20 sen. Kalau koleksi bersiri RM1 per hari. Dan juga lain-lain ni lah kita dapat lihat. Seterusnya adalah kepada staf ataupun pensyarah. Antara antara kemudahan yang mereka sediakan macam biasa pinjaman dan pemulangan bahan. Kemudian kita ada servis nasihat penerbitan. Okey, yang ni untuk mengekalkan standard penerbitan bahan ilmiah dari ahli akademik UUM. Okey, yang ni penting untuk memastikan bahan-bahan ataupun bahan penerbitan yang keluar daripada ahli-ahli akademik UUM ni berkualiti. Kemudian ada juga sokongan pembelajaran. Mereka menyediakan khidmat fasiliti bagi menyokong pengajaran. Contoh macam bilik mengajar, dewan kuliah dan juga makmal.
Kemudian kita ada UUM Repository. Yang ni dia merupakan penerbitan ilmiah dari pensyarah. Okay. Contohnya macam jurnal, artikel, laporan penyelidikan, bab dalam buku dan juga artikel akhbar. Yang ni kita ada kerjasama perpustakaan dan fakulti. Tujuannya untuk promosi bahan dan khidmat perpustakaan bagi proses pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan di fakulti-fakulti UM. Kemudian mereka juga ada aplikasi Turnitin iaitu untuk membantu pensyarah dalam menyemak keaslian dan unsur plagiat dalam tugasan pelajar. Kemudian ada permintaan pembelian buku ataupun request buku lah senangnya. Jadi pensyarah boleh request buku-buku yang tak ada dalam perpustakaan untuk memenuhi standard dan tujuan pembelajaran dan pengajaran pensyarah tu dalam pelbagai bidang lah semestinya. Okey, seterusnya ni adalah contoh jadual pinjaman bahan pensyarah dan juga staff yang ada di laman web mereka. Dan ni adalah contoh bilik sokongan pengajaran pensyarah. Seterusnya, okey, ni antara perkhidmatan yang disediakan kepada penyelidik. Checklist penyelidikan tujuannya untuk satu panduan yang disediakan oleh pihak perpustakaan untuk membantu tugasan kajian dan juga penyelidikan. Okey, seterusnya bantuan penyelidikan. Okay, yang ni menyediakan platform kepada pencarian bahan dan bantuan bagi membantu dalam proses kajian. Antara khidmatnya, nasihat, bahan akses terbuka, pengesanan plagiarism, UUM repository, e-resources, koleksi perpustakaan dan lain-lain. Kemudian kita juga ada pengurusan informasi ataupun rujukan kajian untuk membantu dalam penulisan kajian. Contoh macam panduan untuk tulis rujukan, data dan juga informasi. Kemudian kita ada penerbitan. Kemudian penerbitan ni ataupun khidmat penerbitan ni akan memberi panduan macam mana untuk terbitkan kajian yang dilakukan dan juga memberi maklumat antara laman web yang para pengkaji boleh akses untuk muat naik bahan kajian. Okay. Seterusnya adalah pengesanan plagiarism. Okey, untuk mengekalkan keaslian artikel, proposal, tesis dan juga kajian pengkaji, bahan mereka akan melalui proses pengesanan plagiarism untuk memastikan penerbitan milik UM adalah asli. Okey, seterusnya adalah, ni kemudahan yang disediakan kepada alumni ataupun orang luar. Okey, kalau pelawat, antara yang termasuk dalam kategori ini adalah alumni dan staf yang sudah bersara, warga negara dan pelajar luar negara daripada Institut Pengajian Awam iaitu ahli perpun. Okey, kalau nak tahu ahli perpun ni macam kebanyakannya semua institusi pengajian awam macam UKM, UM, UiTM, Unimap dan macam-macam lagi ni dikira ahli perpun. Dan ada beberapa universiti swasta yang juga merupakan ahli perpun lah. Tapi beberapa je. Dan seterusnya, pelajar luar dan luar negara dari institusi pengajian swasta iaitu bukan ahli perpun dan orang luar yang tak termasuk dalam yang bukan staf alumni ataupun pelajar. Okey, antara fasiliti dan perkhidmatan yang disediakan, mereka ada bahan perpustakaan yang boleh akses kepada kebanyakan bahan di koleksi perpustakaan. Terhad untuk beberapa koleksi seperti akses terbuka untuk rujukan atas talian dan juga bahan cetakan. Sudut kanak-kanak yang terbuka kepada kanak-kanak berusia 6 hingga 13 tahun. Okey, pameran, pihak perpustakaan akan membuka pameran secara berkala mengikut topik, isu ataupun perayaan yang berlaku di Malaysia. Okey, contohnya pameran kemerdekaan, hari terbuka, UUM, pameran buku dan lain-lain. Kemudian mereka juga ada program CSR iaitu untuk menjalin hubungan dan reputasi baik dengan organisasi ataupun individu yang memerlukan. Okey, ianya diuruskan oleh Badan Kebajikan dan Amal Kaki Tangan Perpustakaan Sultanah Bahiyah ataupun dipanggil BAKAL. Okey, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang bernasib baik, kurang berkemampuan, menghadapi bencana dan memberi pendidikan kepada masyarakat di sekitarnya. Okey, ni antara Children Corner yang disediakan dan juga pameran yang ditayangkan oleh pihak UM. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan kepada orang kurang upaya ataupun OKU. Antaranya adalah bantuan kepada akses dalam perpustakaan, pinjaman, pemulangan, carian buku dan lain-lain.
Kemudian kita ada fasiliti dan kemudahan untuk OKU. Contoh tandas, laluan masuk, lift dan lain-lain. Kemudian kita ada lokasi koleksi am yang terletak di tingkat bawah kerana merupakan koleksi terbesar dan kerap digunakan. Maksudnya mereka sangat considerate terhadap golongan OKU, jadi mereka letak bahagian koleksi am iaitu koleksi yang paling besar dan paling banyak orang cari untuk rujukan di bahagian bawah sekali. Okay. Dan kemudian susunan rak buku yang berjarak 1.2 meter antara satu sama lain. Jadi memudahkan pengguna berkursi roda untuk mencari buku. Kemudian ada akses W3C pada website untuk membantu mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun keadaan semasa menggunakan skrin komputer dan lain-lain. Kalau anda buka laman web UUM ni, anda akan perasan ada satu ikon OKU di belah kanan. Jadi kalau anda klik ikon tu, dia akan keluar beberapa pilihan yang untuk menyesuaikan penglihatan anda lah dengan skrin. Contoh macam anda ada rabun ataupun tak boleh tengok skrin terlalu lama, skrin yang terlalu cerah ke. Jadi anda boleh memilih untuk setting di bahagian tu. Ni adalah antara kemudahan OKU yang disediakan. Ada laluan OKU, lift, kemudian ada jalan yang jalan timbul ni untuk orang buta senang nak jalan kan. Kemudian jarak antara rak buku pun memudahkan pengguna yang berkursi roda untuk mencari buku. Okey, sekarang kita nak buat perbezaan ataupun perbandingan antara perpustakaan yang dilawati dengan perpustakaan UKM. Okey, antara yang saya perasan adalah yang pertama sekali organisasi. Kalau dalam UUM, dia akan diketuai oleh seorang ketua pustakawan dan di bawahnya ialah pembantu pustakawan. Dan mereka ada 7 bahagian yang uruskan pentadbiran dan beberapa unit sokongan lah untuk melaksanakan objektif di setiap bahagian tu. Kalau UKM pula, dia akan diketuai oleh seorang ketua pustakawan dan seorang timbalan pustakawan kanan. Jadi dia ada perbezaan panggilan lah di situ. Kemudian kalau UKM pula, dia ada 4 bahagian utama yang menguruskan pentadbiran di bawahnya dan beberapa unit sokongan untuk melancarkan lagi organisasi. Kemudian yang saya perasan daripada koleksi perpustakaan, kalau UM mereka ada 14 jenis koleksi. Kalau di UKM terdapat 12 jenis koleksi perpustakaan. Antaranya macam koleksi rujukan, koleksi am, arkib, koleksi khas, koleksi Asia Tenggara, koleksi dokumen, media, red spot, Arab dan Tamadun Islam, koleksi haram, bacaan ringan dan jurnal. Ada beberapa yang UKM tak ada tetapi UM ada, dan ada beberapa koleksi yang UKM ada tetapi tiada di UUM. Okey, seterusnya adalah perkhidmatan di antara UUM dan juga UKM. Seperti yang kita dapat lihat, UUM dia menyediakan perkhidmatan peminjaman buku melalui self-check machine dan juga tempahan peminjaman termasuk untuk golongan OKU melalui laman web OPEC. Manakala kalau UKM dia menyediakan perkhidmatan pinjaman dan pengundangan buku termasuklah melalui self-check machine, pandu lalu at PTSL dan juga door-to-door delivery. Jadi dia ada 3 pilihan untuk mengambil untuk meminjam buku ataupun mengambil tempahan. Kalau di UM pula seterusnya mereka menyediakan perkhidmatan interlibrary loan untuk meminjam bahan yang tiada di perpustakaan. Kemudian UM juga menyediakan perkhidmatan penerbitan untuk ahli akademik dan juga staf UM yang ingin menerbitkan kajian mengikut standard. Kemudian di UM mereka ada aplikasi Turn8in untuk menyemak keturunan penulisan penerbitan mereka. Kemudian mereka juga menyediakan bahan rujukan online seperti jurnal, tesis dan lain-lain yang boleh diakses melalui portal e-resources. Kemudian ada perkhidmatan bantuan untuk orang kurang upaya yang memerlukan keperluan khas. Kalau di UKM, ianya menyediakan sistem pembekalan maklumat untuk mendapatkan bahan dari perpustakaan yang lain. Kemudian UKM juga menyediakan perkhidmatan pakej maklumat untuk ahli akademik, pegawai pengurusan dan pelajar pasca siswaza. Kemudian ada juga perkhidmatan pay-per-view untuk mendapatkan artikel jurnal teks penuh yang tak dilanggan di perpustakaan. Contohnya macam kalau pelajar UKM access e-journal, kemudian mereka nak buka laman web Science Direct untuk cari bahan.
Dan contoh artikel tu memerlukan bayaran untuk akses penuh. Jadi pelajar ataupun staff ataupun pensyarah boleh request untuk akses jurnal tersebut. Kemudian ada juga jurnal online yang dilanggan ataupun ahli akademik UKM yang boleh dilakukan di portal e-journal. Kemudian ada permohonan pembelian bahan untuk diletakkan di koleksi perpustakaan yang boleh dilakukan oleh pensyarah dan juga pelajar-pelajar pasca siswa. Okey, seterusnya, kemudahan yang disediakan. Kalau di UUM ada katalog online untuk mencari bahan-bahan perpustakaan iaitu Lip Search. Manakala kalau UKM kita panggil OPEC Gemilang untuk yang juga kita boleh tempah buku kat situ dan juga memperbaharui pinjaman buku. Kemudian kalau UUM ada kemudahan pembelajaran untuk pelajar dan pensyarah dengan suasana yang selesa, kondusif macam bilik seminar, ruang perbincangan, bilik carol dan lain-lain. Kalau kemudahan pembelajaran untuk pelajar dan pensyarah di UKM pula samalah suasana yang selesa, kondusif dan ada banyak jenis bilik-bilik sokongan untuk pembelajaran ni. Kemudian ada kemudahan untuk OKU juga di UUM. Kalau kita bandingkan, kalau kemudahan untuk OKU di UUM, mereka menyediakan laluan OKU dan tai timbul jarak antara rak buku yang sesuai lah untuk pengguna pengerusi roda dan lain-lain. Kalau di UKM, mereka menyediakan kemudahan untuk OKU seperti tandas dan juga lift. Dan di UM, mereka menyediakan kemudahan fotokopi untuk kegunaan pelajar dan juga staf. Manakala UKM, mereka ada kafe bookworm untuk membeli makanan dan minuman iaitu satu kafe yang terletak di perpustakaan. Maksudnya pelajar-pelajar boleh membeli makanan dan minuman di situ untuk berehat. Contoh mereka tak nak pergi ke kafe sebab terlalu jauh ke ataupun hanya bertujuan untuk berehat sebentar. Jadi mereka boleh singgah di kafe bookworm. Kemudian UKM juga menyediakan perkhidmatan Wi-Fi percuma dan juga kemudahan fotokopi untuk kegunaan pelajar dan juga staf. Okey, kemudian daripada segi perpustakaan cabang, UEM ni mempunyai perpustakaan di Kuala Lumpur selain daripada perpustakaan utama mereka yang terletak di UEM Sintok Kedah. Manakala UKM pula ada 6 perpustakaan cabang selain daripada perpustakaan utama mereka iaitu Perpustakaan Tun Sri Lanang. Daripada lawatan ke perpustakaan UUM, terdapat beberapa cadangan yang saya boleh usulkan untuk menambah baik sistem di Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM. Yang pertama adalah menambah kemudahan OKU seperti yang dilakukan oleh Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Contohnya macam lantai timbul dan juga penjarakan rak. Sebab saya sebagai pelajar UKM, saya perasan rak-rak di perpustakaan UKM adalah terlampau rapat. Mungkin sebab bahan-bahan di UKM adalah sangat banyak. Jadi sebab tu kalau nak jarakkan rak pun agak sukar sebenarnya kan. Kemudian yang kedua, laman web yang mesra pelanggan khusus untuk pengguna yang berdepan masalah semasa menggunakan peranti elektronik. Contoh rabun, pening, skrin yang terlalu cerah dan lain-lain. Macam yang saya cakap, dekat dalam laman web UM, bila saya masuk, ada satu ikon di belah kanan yang menunjukkan tanda OKU tu. Bila kita tekan, dia akan keluar setting untuk macam-macam masalah lah bila kita tengok skrin tu. Contoh macam kalau tengok skrin terlalu lama, jadi pening ataupun tak boleh tengok brightness cerah sangat. Jadi kita boleh setting dekat bahagian tu. Kemudian yang ketiga, menyediakan pameran ilmiah secara berkala di perpustakaan mengikut perayaan dan isu semasa yang berlaku. Yang ini saya percaya yang UKM juga boleh buat, tapi dengan lebih kerap lah sebab sekarang ni pelajar suka datang ke perpustakaan kan untuk cari bahan, untuk buat assignment semua. Jadi bila ada pameran ni, bila pelajar rehat sekejap daripada buat assignment, mereka boleh menambah ilmu pengetahuan juga dengan singgah untuk baca pameran tu ke, tengok-tengok. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan perkhidmatan book drop untuk proses pemulangan buku supaya peminjam tidak perlu masuk ke perpustakaan untuk memulangkan buku terutama jika tertinggal kad pelajar. Yang ni saya perasan kalau saya pinjam buku, let's say kalau saya tertinggal kad pelajar saya,
Dan kalau nak pulangkan buku, kena pulangkan ikut self-check machine kan. Jadi nak masuk ke dalam perpustakaan tu kena ada kad. Dan mesin tu terletak di dalam perpustakaan. Jadi sekiranya saya tertinggal kad dan hari tersebut merupakan hari terakhir saya meminjam buku tersebut, jadi ianya agak sukar lah. Jadi saya mencadangkan untuk membuat satu book drop untuk proses penulisan buku supaya lebih mudah untuk pelajar-pelajar memulangkan buku, terutama sekali jika mereka tertinggal kad matrik. Okay, antara rumusan yang saya dapat simpulkan daripada lawatan ni, jadi perpustakaan ni adalah satu pusat tumpuan pelajar, ahli akademik maupun orang awam dalam menimba ilmu maupun untuk siapkan tugasan dalam proses belajar, mengajar dan juga penyelidikan. Setiap perpustakaan ini mempunyai sistem pengurusannya yang tersendiri bagi menyediakan perkhidmatan terbaik kepada semua penggunanya. Ada kelebihan dan kekurangan yang berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor sama ada secara dalaman atau luaran. Macam yang saya cadangkan lah, macam beza antara perpustakaan di UM, mereka koleksi A mereka terletak di tingkat bawah, manakala kalau UKM terletak di aras 5. Kemudian pelbagai perkhidmatan disediakan bagi membantu pengguna merasai pengalaman terbaik dalam menimba ilmu di perpustakaan. Dan seiring waktu, perpustakaan akan mengambil kira pandangan daripada pengguna, tidak kira positif ataupun negatif bagi menambah baik perkhidmatan yang disediakan. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.